Hai, Assalamualaikum semua. Melalui video ini, saya akan terangkan tentang satu peralatan ataupun satu alat bantuan yang digunakan oleh individu yang mempunyai masalah penglihatan ataupun orang buta, di mana peralatan yang saya maksudkan adalah tongkat putih. Tongkat putih ni kalau dekat negara kita, ia adalah satu peralatan yang memang sinonim dengan orang buta. Mana orang buta ini akan menggunakan tongkat putih ini dalam kemahiran orientasi dan mobiliti untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain ataupun untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya tongkat ini akan membantu mereka untuk bergerak dengan lebih yakin dan selamat, terutamanya semasa mereka bersendirian tanpa ditemani oleh pemandu celik. Kalau dekat negara kita, kita akan panggil peralatan ini sebagai tongkat putih. Manakala kalau dekat luar negara, ia lebih dikenali sebagai white cane ataupun blind stick. Seterusnya, fungsi tongkat putih ini kepada orang buta adalah untuk memberi mereka kemudahan semasa mengesan jenis pembukaan yang sedang mereka lalui. Sebagai contoh, apabila menggunakan tongkat putih ini, individu yang mempunyai masalah penglihatan iaitu orang buta tadi akan mengetahui di manakah kedudukan mereka yang sedang mereka ataupun kawasan yang sedang mereka berada. Sebagai contoh, berada di dalam bangunan ke, berada di luar bangunan ke, ataupun berada di kawasan yang mempunyai permukaan bertak ataupun permukaan yang berumput. Selain itu, untuk pengetahuan anda semua, tongkat putih ini terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu bahagian pertama adalah dipanggil sebagai grip ataupun bahagian pemegang tongkat, di mana bahagian ini individu yang mempunyai masalah penglihatan iaitu orang buta tersebut akan menggunakan bahagian ini untuk memegang tongkat. Di mana kalau tengok pada tongkat saya ini, pada bahagian grip ini terdapat permukaan yang macam berkulit, di mana ianya akan lebih memudahkan individu yang mempunyai masalah penglihatan untuk memegang tongkat ini. Tambah pula dia ada macam satu tali kat sini, mana dia akan masukkan tangan dan pegang macam ni. Maknanya ia akan mengelakkan tongkat daripada jatuh lah. Seterusnya, bahagian kedua adalah bahagian can, iaitu bahagian badan tongkat inilah, di mana ia bermula di sini sampai di bahagian bawah grip ini. Untuk pengetahuan juga, bahagian can ini boleh dilaraskan ataupun kita boleh lipat menjadi bahagian tongkat, ataupun boleh lipat untuk simpan lah. Dia boleh dilaraskan. Kalau tongkat saya ni adalah tongkat yang jadi boleh dilaraskan. Terdapat satu lagi jenis tongkat di mana tongkat tersebut memang lurus je, tidak boleh dilipat lah. Bahagian terakhir adalah bahagian hujung tongkat, iaitu dikenali sebagai tip. Kalau tip saya ini adalah tip yang jenis standard, di mana kalau dekat pasaran terdapat pelbagai lagi jenis tip, iaitu ada yang macam marshmallow punya ataupun, dan ada yang macam bola, ada macam bulat macam tu. Di mana ini akan jadi permukaan tip atau bahagian tip ini akan menyentuh permukaan lantai. So itulah 3 bahagian pada tongkat putih ini. Yang terakhir adalah ciri-ciri tongkat putih ini. Ciri-ciri tongkat putih ini sebenarnya banyak memberi kelebihan kepada pengguna, iaitu orang buta lah, di mana ia telah diciptakan lurus macam ni. Bentuknya yang lurus lebih memudahkan mereka untuk mengesan sebarang laluan ataupun terdapat sebarang halangan seperti longkang, apa semua, batu dan sebagainya. Selain itu, ianya adalah satu peralatan yang agak ringan, di mana
memudahkan orang buta untuk bawa ke mana-mana sahaja. Tambah pula ia boleh dilipat macam ni. Kalau boleh lipat macam ni, maknanya mereka boleh simpan di dalam beg ataupun lebih memudahkan mereka untuk menaiki kenderaan di mana tak adalah tongkat tu duduk panjang macam tu sampai terkena orang lain. Maknanya akan jadi lebih mudah untuk mereka simpan benda ni lah dan bawa ke mana-mana sahaja. Tongkat putih ni juga agak mudah untuk diperoleh, di mana kalau sesiapa yang memerlukan boleh membelinya di farmasi-farmasi yang berdekatan, dan juga boleh dibeli secara atas talian melalui Lazada ataupun Shopee. Untuk harga, bagi saya harga dia agak berpatutan, di mana harganya dalam lingkungan RM20 hingga RM60, mana ianya mempunyai harga yang berpatutan untuk dibeli. Macam tak adalah terlalu mahal dan tak adalah terlalu murah. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.